Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Jelas kan, Rosli? Simple thing. Simple konsep sebenarnya. Ya. Kita nak trade bila kita nampak benda ni. Okay, kita nak, kalau kita tengok di time frame besar kan, dia jangan buat benda ni. Time frame besar. Okay, ni time frame besar. Dia buat benda ni. Ni time frame besar. Time frame yang ini, okay, kita tengok benda ni. Tengok. Okay, ni di time frame dan dia buat satu ni. Jadi rupa kita entilah kepada zigzag, flat, regular, itu je. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Dan W, X dan Y. W, X dan Y. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini je. Simple konsep sebenarnya. Dan kita tengok kepada the whole market structure. Jangan trade apa yang anda tahu. Anda rasa anda tahu risk on, anda tahu risk off. Keseluruhannya, kita ada indeks yang dijangka masih lagi mengukuh. Zul, nanti komen sikit expectation emerging market expect to outperform. Yeah, because of China. Itu yang RCEP tu. I'm expecting that. Kita tengok kepada yang ini. Kalau anda tengok yang ini. This is SX5E. Ini adalah Eurostock. Even Eurostock. SX kalau saya tunjukkan, ini 5 wave. Setuju tak? Ini 5 wave. This one is, ini dekat Europe. Dia sama je. Dia sama. I'm expecting this is a good chart sebabnya kalau kita tengok dekat emerging market punya chart, not really menunjukkan. Anda boleh tengok Hang Seng. Hang Seng anda boleh tengok. Tetapi this is very clear. Okey, kalau anda bandingkan chart ini dengan DEX. I want to show to you guys bagaimana saya lihat ni 8 hours dan kepada 8 jam. Okey, 8 hours. Okey, basically dia chart yang sama, setuju? Basically dia chart yang sama. Okey, sini 5 wave kan? Hujung ni 5 wave. Ini 5 wave kat hujung ni. Setuju? Okey. Kalau ini 5 wave, 1, 2, 3, 4 dan 5, dan kita ada correction 3 wave. Kita ada correction 3 wave dan 3. Dia 5-3 je dia. Kalau ini wave 1, kalaulah ini wave 1 dan kita ada wave 2, dia lain. Sini wave 3. Jadi benda lain tau. Sini wave 3. Betul tak? Dia tak dapat jadi benda lain. DEX kat sini. Kalau dia buat depending apa jenis correction dekat wave 2 ni. Dia tak dapat jadi benda lain. Sini 5, sini 3. 5 dia terbatut sikit banding dengan ni. Dia lewat sikit untuk sampai puncak. Sedangkan yang ini dah sampai puncak. Dan cerita dia, level semasa, I want you guys to see this. Ini dah buat higher high. Maksudnya, kita punya trend ni intact. Kita dah ada incomplete sequence. Incomplete sequence dia, kita ada ini. Kita ada arah pergi ke sini. Jadi,
kan dia akan buat sekurang-kurang. Kalau dia correction, kalau dia correction ke, okey, ini wave 1 dalam yang besar. Ini wave 2 ataupun A ataupun B dan ini C. Nampak tak? Ya? Dan ini buat higher high. Nampak tak? Ini buat, if that happen, then kita ada pasaran saham yang trading. Masa ni, ini kat 8 hour, depending kepada jenis pergerakan sini. Adakah dia akan buat pergerakan retrace yang banyak ataupun dia dah naik. Antara dua. I'm looking at retrace sikit, then dia buat wave 3. Ataupun tak kisah apa, ataupun C, tak kisah. Tapi kalau dia C, ini buat higher high. Nampak tak? Dia punya equal leg area. So, I don't see saham untuk buat jatuh. Ini 5 wave. Ini 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu ini 1, 2, 3. Maksudnya kita ada completion dan at least kat sini we are expecting 5 wave. We are expecting 5 wave. We are expecting 5 wave. Sama jarak. Dan ini yang pentingnya adalah tengok ni. Ini high. If that is the equal leg dia, nampak? Sebab itu saya tak nampak saham jatuh. Bila ni nak jadi? Okay. Kita ada ni yang saya kongsikan semalam. Bukan semalam. 2 hari lepas pasal Tesla. Saya rasa saya ada lukis Tesla. Individual stock. Saya cuba cari dulu. Saya rasa ini kita lukis few months, bukan few months, 2 bulan lepas. 2 bulan lepas. Netflix, JetBlue, Bank of America. I think saya pernah tunjukkan chart ni. Okay. Netflix ke bawah. Sesuai dengan correction dekat saham semasa. JetBlue, kita ada apa, saya jangkakan ini dah mula membuat pergerakan ke atas. Kemungkinan untuk COVID-19, kita tahu US telah membenarkan Boeing untuk 737 MAX untuk memulakan operasi balik. I think all this transportation, the one will start moving up. Kita akan di pasaran kita nampak inflation figure dah mula naik, then cannot more kepada financial. So I'm looking, ini 3, ini dapat lain. Ini adalah before this one turun. So lining up untuk saham tu naik. Saham cuma dapat naik bila apa? JPY tak kuat, betul? Tesla, the same. Tesla, kejap, saya ada lukis tak Tesla? Saya tengok sekejap. Whether saya ada tak lukis untuk Tesla. I think saya ada lukis, but I need to check. Tesla, USLA. Tesla masih ke bawah lagi, tapi belum masanya untuk dia naik je. Belum masa. Tesla will do one correction. I'm looking at Tesla. Kalau Tesla ni dah naik, saham semua naik. That's it. If Tesla naik, then that's it. Sebab ini adalah A, B dan C. Kita ada wave 3 yang gap ni. 1, 2, tengok. Ini adalah 1, 2, gap 3, 4, 5, then ke bawah. I'm looking at that move. This type of move untuk Tesla. Tapi kalau Tesla buat higher high, dan break this high, that's it. Saham akan tak buat
ke bawah ni dah. Maksudnya untuk saham kita tadi seperti yang saya sebut mengenai ni, kita boleh habis 2 ni kat sini. Dia tak perlu buat bawah ni. Kalau Tesla ke atas, ini adalah wave 1, 2, 3 yang dalam. Faham? Apa signifikan Tesla kepada dia macam ni? It all one market, Nadwa. It all one market. Bagi saya tengok chart dia sama. Itu je. Saya tunjukkan Tesla apa kena-mengena dia. Ni Tesla. Kita buka satu. Okey. Kita buka ni Tesla. TSLA. Saya tak peduli apa kena-mengena Tesla ke tak. Saya nak tengok dia sama tak pergerakan dia dengan chart yang lain. Itu bagi saya. I don't really care ni. SPX. Okey. Boleh dah dua? Ya. Maksud saya, kalau Tesla ni breakout ke atas ni, apa yang mungkin akan jadi untuk S&P 500 kat sini? Dia tak ada dalam S&P 500 lagi. Dia akan dimasukkan pada 21 Disember depan, bulan depan. But if the move in Tesla, if the move in apa? Kita ambil satu Apple. Ni Apple adalah komponen dalam S&P 500. And nampak tak apa yang kita nampak semua? Benda sama? Yes, exactly. Kalau S&P 500 rally, yen dapat kuat tak? Yen tak dapat nak kuat. Nampak? Nampak kaitan dia? Tapi yen tak kuat, yen mungkin sideways. USD JPY kita nak tengok ke mana. Kalau USD JPY jatuh, bukan sebab yen kuat. Itu disebabkan oleh dolar lemah. 3 komponen dalam market, 3 komponen dalam market. Ingat 3 komponen ni je. As long as anda stick kepada yang 3 ni, indices, US dollar dan Japanese yen. Ingat pada satu-satu masa salah satu kena sideways. Kalau UJ, kalau saham naik, kalau indeks indices naik, yen definitely tak dapat nak kuat. Dia sama ada dia lemah ataupun sideways. Bukan bermaksud indeks naik, yen mesti lemah. Tak. Tapi bila yen kuat, indeks tak dapat nak naik. Dia antara dua. Dia kalau indeks ni naik, yen sama ada sideways ataupun jatuh. US dollar. Sekarang ni soalan dia. US dollar ke mana? US dollar boleh kuat. Indeks naik, US dollar kuat pun tak apa. Yen cerita dia. Okey. So kita tengok, untuk kita nak tahu, kita tengok USD JPY. Ke mana USD JPY? Okey, kita tengok. Ini cara dia. USD JPY pergi ke mana? Ni USD JPY pergi ke mana? Okey. Kita nampak dia jatuh kan? Dia jatuh. Tapi USD JPY jatuh, dia ada dua. Sama ada, saya jumpa satu tool baru dalam ni. Bukan tool baru, tapi okey. USD JPY ni jatuh, cuma dua. Kalau dia jatuh, macam mana nak bagi dia besar? Ada mainan baru ni. Seronok pula jumpa dia. Okey, kejap. Color apa? Color ni lah. Okey. Okey, ni jatuh. Dia jatuh cuma dua. Sama ada USD lemah ataupun JPY yang kuat. Betul?
Ada ni, ada tool baru. Pun dia ada. Satu ada tengok saya guna pen kan. USD JPY dia jatuh cuma dua. Satu USD lemah ataupun JPY kuat kan. Okey. Kita tengok kepada chart. Kita tengok dolar. Adakah dolar kuat ataupun lemah? Ni cara anda nak analisa. Kalau kita tengok, dah terconteng. Kalau kita tengok dolar semasa, apa yang kita nampak, arah dolar adalah semasa adalah ke bawah. Yes, dia tengah correction adalah ke bawah. Jadi maksudnya pergerakan ini disebabkan oleh US dollar yang lemah. Cerita dia, adakah dia dah break? Dia belum break. Okey. Kalau kita tengok daripada Oktober punya high kat sini, kita ada 1, 2, 3. Ni cerita dia. Dia belum buat low. Okey. Kalau dia buat low, ini jadi berapa wave? Ini jadi berapa wave? Ini jadi 5. 4, 5. Okey. 4, 5 complete, kita akan ada 1, 2, 3 ke atas. Okey. This bounce. Dia depend kalau USD JPY ni buat lower low. Sebab kalau USD JPY buat lower low, dia akan menyebabkan USD lemah, yen jadi kuat. Masa ni saya tak jangka ini buat lower low. Saya tak jangka. Tapi tengok dollar index ni, sebabnya kita tengah buat correction ke bawah. Kalau dia break out, ini adalah trend dalam yang kecil. 5 wave correction. 5 wave, 3 wave correction. Ingat itu Jadi kalau dollar index ni 8 hour, buat lower low, yen USD JPY akan buat low kat sini, tapi dia bukan yen yang kuat. Ini membenarkan indeks tadi untuk terus ke atas. Bukan yen kuat, sebaliknya kita ada this pergerakan. Indeks naik, USD jatuh, yen sideways. Faham? Ini senario 1. Senario 2. Jadi fikirkan, apa yang anda nak trade? Dalam keadaan ini, apa yang anda nak trade? Dalam keadaan ini, anda akan dapati komoditi dolar. Akan kuat. Anda akan dapati Australian dollar, New Zealand dollar, CAD akan kuat. 3 benda tu. CAD not really. Tapi AUD, NZD. NZD lah. Dia nampak yang paling ni. NZD dah buat high. Saya rasa NZD. Agak sibuk sikit. Semalam FB Live hari sebelum tu saya duk buat apa, saya cuma tengok market sejam sebelum kita punya webinar, sebelum pagi ni, lepas tu sejam sebelum webinar saya update sikit chat dalam Outlook. Tak sempat, sibuk sikit. Kita tengah buat recording untuk YouTube dan lain-lain. Tu yang anda tengok saya tak berapa banyak sangat komen dalam grup dan lain-lain. Adalah juga kan. Itu dia sibuk tu. Bayangkan kalau dia tak sibuk pasti. Memang dia saja. Okey. Ini dalam senario 1. Senario 2. Senario 2 adalah kalau US dollar ni tak buat lower low. Ini senario 2. Senario 2 kalau ini tak berlaku, tak ada lower low. Kalau dia tak buat lower low dan kita ada support kat sini yang intact, support dekat sini tak break. Kalau support kat sini tak break dan kita melakukan pergerakan high daripada sini. Jadi ini akan jadi berapa wave? 1, dia akan jadi 3. Anda kena tengok the grand scheme, the cerita besar dia. Ini akan jadi 1, 2, flat, 3. Kalau dia tak buat lower low, dia akan buat apa? 1, 2, 3. Ini membolehkan untuk yen ni terus naik.
Jadi dalam keadaan ini, kita akan ada benda ni. Indeks mencanak naik, US dollar akan jadi sideways, yen akan lemah. Kita ada dua senario sekarang ni. Senario satu, senario dua. Anda nak tengok dolar indeks sekarang ni. Saya dah letakkan, sebenarnya kita ada letak yang ni, tak silap saya. Kita ada buat yang ni di dolar indeks. Dolar indeks. Ni. USD JPY. JPY. Dan ES. Okey. Jadi senario satu tadi adalah yang biru ni. Yang biru ni. Kita nak tengok USD. Kalau USD JPY ni break out ke bawah, habis. Habis. Yang ini tak akan jadi macam ni. Dia akan jadi merah satu lagi ke bawah. Paling teruk adalah benda ni. Ni senario 3. Saya tak letakkan dalam tu. Sebabnya kalau ini berlaku ekstrim dalam market. Dalam keadaan yang ini, anda nak trade apa? Dalam keadaan ini, Comdor masih, tapi anda dengan yen pair. Kita ada negatif yen, ataupun kita dalam, maksudnya indeks dalam wave 3 yang ini. Yang ini indeks tak dalam wave 3, dia sedang habiskan wave 5 yang ini. Indeks dalam wave 5. Yang ini indeks dalam wave 5. Yang ini indeks dalam wave 3. Yes. Yang ini anda akan dapati market choppy, naik turun. Macam sekarang. Anda naik turun. Ni adalah senario 1. Senario 2 tu, wah, yang tu sedap. Kalau itu berlaku, yen pair naik ke atas, euro USD naik ke atas, tapi cerita dia, yen pair akan lagi laju daripada dollar pair. Faham? Ya. Dalam senario 2. Sekarang ni saya lebih tengok senario 1. Setakat ini, sehingga market membuktikan benda lain. Kita tengah-tengah simpang. Kalau anda perasan chart saya bercampur sikit antara S1 dengan S2. Indeks saya letakkan senario 2. Indeks saya letakkan senario 2. Kita jangka wave 3. Tapi dalam yen pair, saya tak letakkan dia sebagai ni. Dia dalam internal. Saya tak letakkan dia dalam yen pair. Dolar saya tengah tengok saya tengah tengok ke bawah. Buat kita nak tengok ini buat lower low tak? Kalau ini buat lower low, apa pun kita akan ada 3 wave. Saya bercampur 2 ni sebab kita tengah-tengah simpang mana satu. Kalau tak pengsan aku nak tukis banyak-banyak sekali kan. Itu je sebenarnya. Cat saya ada dua-dua cerita. Ada dua-dua cerita. Mana satu? Adakah dia akan buat low? Kalau dia tak buat low, ini akan jadi apa? Ini akan jadi A, B dan C. Ini flat, ini A, ini B, ini C. Faham? Dan lepas tu kita ke atas. Kalau dia break out dari sini, dia break out yang 4 ni. Jadi ini akan jadi A, B dan C. Dan kita akan continue W, X dan Y. 4 kita kat sini. Faham? Sebab dia tak ada low kat sini. Jadi kalau itu berlaku, 4 kita kat sini, kita ada kejap US dollar punya kekuatan. Saya tak bagi 2 chart, tapi saya nyatakan kalau ada kemungkinan yang berlaku. Sekarang ni anda tak trade. Ini anda tak masuk. Kalau anda masuk, anda dah masuk untuk UCAP bagi siapa yang dah ambil profit itu, okey. But then price masih lagi dalam simpang. Okey. Siapa yang masih ada position, ya, ini dah kena BE. Okey. Yang lagi cantik sebenarnya NZD USD. Mana NZD USD? Ni.
NZD US dollar. This one is more trading dan sekali membuat higher high. Ni boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5 tau. Lepas tu dia terus reverse. But at the moment no. But at the moment tak. Saya tak letakkan dia macam tu. Apa lari-lari ni. Okay. Ingat anda tengah take wave 4, 5. Dia tak ada momentum, dia tak ada. Early time kita tengah tunggu reversal. Okay. Ini untuk short term entry. Ini untuk short term entry. Saya tak akan predict top and bottom. Saya tak akan predict top and bottom. Yang saya predict adalah kepada correction. Top dia habis kat mana? I don't know. Selagi dia trend, kita ikut dia trend. Yang saya tahu, saya akan ambil TP. Ini adalah salah satu dia. Kalau anda dah ni short term, anda dah ambil TP untuk NZD US dollar. There is another way menggunakan so dia boleh kira sama panjang satu of which ataupun kaedah ketiga dia adalah ni yang paling English 3/4 dan 618 benar. 618 7059 atas ni. Sebab wave 5 ada 3 cara. Bukannya satu cara untuk kira dia. That is the very bullish way untuk tengok dia. Apa pun anda tak pergi short dollar, anda tak pergi short dollar pair. Itu je. Yes, dia buat motif wave. Itu je. Dia sebenarnya, if you grab the basic dia simple. I think Joe, Rosli, some of you dah mula nampak dia benda simple je. High, low, high, low, structure. Lepas tu kita cari pullback, kita entry, bila ada trend. Itu je sebenarnya. Jangan masuk semua lekuk ni trade. Memang nampak geram. Dia masalahnya bila dah nampak lagi geram aku. Jangan. Sebab anda tahu dia akan ada kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3 kan. Kita cari sampai tak ada kemungkinan lain. Contoh macam yang tak ada kemungkinan lain tadi adalah macam ni. Ni tadi kan? Apa nama dia? Ni tadi. Nama dia apa? Kita cari count dia, tak mungkin dah nak buat benda lain. Benda macam ni. Dia tak mungkin nak buat benda lain dah. Sebab kalau sini jadi 1, ini jadi 2, sini tak ada jadi lain, dia jadi 3. Dia tak dapat benda lain. Kalau dia 5, 3, sini 1, sini 2, dia tak boleh jadi benda lain. Dia tak ada cara anda nak letakkan 1, 2, 3 jadi pendek macam ni mana dapat. Faham? Ini wave 1. Sampai anda nampak tak ada cara dah. Dia cuma dapat buat wave 3. Dan itu bukannya masuk lot gajah. Jangan buat kerja tu. Tapi highest probability dia tak ada cara lain dah. Dia cuma dapat jadi wave 3. Contohnya, sebab ini 5, ini 3. Jadi cuma dia. Dan kalau ini buat wave 3, indeks dinamik dekat dia, dekat indeks lain rasa-rasa dia buat apa? Kan? Kali Eurostock 50 ni dia lebih kurang macam US 30 Dow Jones. Ni 50 saham yang paling yang blue chip lah dekat dalam Eurozone. Dan apa ini lebih kurang macam US 30 Dow Jones. Dia tak ada cara lain. Dia kalau ni jadi wave 3 je. Dia tak dapat cara lain. Dia tak jadi W ke X ke, tak dapat. Dia cuma dapat jadi wave 3. Jadi kalau ini ada wave 3, apa yang anda jangka kepada PS? Apa yang anda jangka kepada yang lain? Kan? Ini akan break ke atas. Itu je. Dia tak ada cara lain. Itu je. Jadi kalau ni nampak 5,
ini 3 dalam flat ataupun sini 3 or whatever. Sini 1, 2 dan 1, 3. Ni ada wave 3 kat atas ni. Dia tak ada cara lain. Nampak? The higher kemungkinan untuk dia buat index dynamic ya. I'm looking at index dynamic. Saya letakkan dekat ni short term trade. Saya dah kongsikan market outlook tak? Ada. Mana market outlook? Saya tak ada market outlook. Okey, ni market outlook kita. Saya ambil daripada ni. Okey. Nampak ni? Okay. I am expecting indices dynamic in the short term dalam hourly. Tapi di daily dia dalam wave 5. Kita tengah tunggu index dynamic. Dalam index dynamic, indexes trade higher, yen pair trade higher with index, yen lemah, US dollar sideways dan dollar pair are also sideways. Tapi semasa kita tengah tengok negatif US dollar dynamic untuk short term pada hari ini. Sementara wave 3 tu jadi. Tu yang sekarang. Download benda ni dekat anda punya handout. Menarik kan? Ni something yang kita tengah tengok. Dua, tengok 3 benda ni je. Anda faham 3 benda macam ni. Anda tak faham elliott wave. Kalau anda tak faham elliott wave kan, anda ambil yang benda yang saya letak. Kejap. Kena buka balik market outlook. Okey. Anda ambil instrumen-instrumen yang saya letak ni. Lepas tu kan, anda buat anda punya teknik. Ini nak naik ke turun. Kan? Dalam time frame ni. Lepas tu anda buat sama. Adakah dia indeks yang kuat? Kita tengok kat sini, indeks semua hijau. Kan? Semua ni dia 2 time frame yang dia hijau, impulsif, motif, saya akan letakkan hijau. Kalau 3 tu memang dia trending. Kuning ni belum. Kuning ni. Kalau anda tengok dekat chart, gambaran besar, di time frame besar, kecuali USD JPY, yang lain-lain tengah korektif. Okay. Yen pair, bila by wave 5 nanti, bila indeks ni nanti, tengok di time frame besar, bila indeks ni complete wave 3 dia, bila ini complete nanti, then kita akan ada indeks yang buat correction. Pada waktu itu kita akan ada yen pair yang sampai resisten dia. Yen pair anda tak trade pada waktu ini, seriously. Belum lagi. Kecuali bila ini complete dan kita ada wave 3, yen pair anda pergi long. Pada waktu ini tak ada set up. Ni maksud saya. Semua dia tengah sideways ke bawah. Saya dah sebut benda ni dah sebulan dah. Yen pair anda tak sentuh. Kan? Boleh short, boleh long, risk on, risk off. Tak, anda tak trade dia sebab ini dolar USD JPY ke bawah, then anda tengok euro USD ke atas. Sebab itu dia tak ke mana. Sebab itu yang tu tak ke mana. USD apa ni. Kan kita dah cerita benda ni dari bila? Euro JPY. Kan? Euro JPY, Euro USD. Dan USD. Ni apa ni? Ni individual stock. Janganlah hilang nanti. Ni adalah USD JPY. USD JPY. Okey. Nampak? Ini basically market tak ke mana. Ini basically market tak ke mana, tapi arah dia ke atas. Ini arah dia ke atas. Ini adalah arah dia ke bawah. Ini pening. Anda tak sentuh lagi.
Euro, JPY pair dah tak sentuh lagi. Bukan hari ni baru saya cerita ni. 3 bulan, sebulan, bukan 3 bulan. Berbulan-bulan dah saya cerita dia. Apa saham yang pertama tadi? Netflix. Sekarang hilang dia. Pengsan lah lukis balik. Netflix, okey. Ini saya ingat BSC, JetBlue. BSC. Dan ini adalah JetBlue. Sebelum dia hilang. JetBlue. Okey. Jom saham dia. Okey. Jadi sebelum pilihan raya dah kita dah ceritakan. So jangan sentuh dulu. Yen pair anda stand on the side. Belum ada trend. Dia masih sideways market. The moment kita tengah-tengah simpang antara dua ni. Kalau dia dah confirm nanti, then baru kita ni. Pada waktu ni saya masih pegang nombor 1. Saya masih pegang nombor 1 ni. Belum masuk view 2. Tapi ada chart saya dah mula menceritakan yang 2, senario 2. Pada waktu ni anda continue untuk trade Comdols, maksudnya NZD. Kalau NZD US dollar turun, dia buat 5 wave, lepas tu dia buat 1, 2, 3, lepas sekali naik kan. Kalau dia buat 1, 2, 3 lagi, ada long lagi dia. Sama juga dengan AUD USD, benda sama. Kalau dia buat double correction. Kalau tak, ada tunggu dia buat completion ni, lepas tu anda ikut balik. Lain indeks continue untuk long, any pullback dia 3 wave ada long. So dalam dua-dua cerita ni indeks naik. Faham tak? Tak kisahlah dia wave 5 ke wave 3 ke, dalam dua-dua cerita ni indeks naik. Okay? Yang tak ada arah dia US dollar dengan JPY. Tapi dua-duanya tak kuat. Jadi anda trade untuk long dia, belum untuk US dollar ataupun untuk yen. Tak. Nampak tak dalam dua-dua cerita ni? Jadi indeks adalah benda yang naik. Yen pair? No, stand on the side. Crawford, GBP AUD untuk short, GBP AZD untuk short. Gold anda tak sentuh. Saya dah cerita benda tu. Gold ke bawah, saya tahu ke bawah. Tapi kita cari untuk long. Dari bawah nanti. Short term belum ada, dia tengah sideways. Short term dia tengah sideways. Gold. Dua ni maksudnya dah complete ni. Okay, ni untuk gold. Ke bawah. Semalam pun saya dah letak dalam Facebook saya rasanya. Semalam ke 2 hari lepas. Tak ingat. Semalam. Okay, and you tak tahu kita nak equate. Kalau anda boleh trailing stop pada waktu ni Jo, kalau tak ada stop loss, kalau tak ada profit ni, sebab dia dah hit 123.6 NZD US dollar. NZD US dollar dah hit 123.6, but still going up. Ni dah hit 123.6. Semalam dia hit 123.6. Ni 123.6. Okay. But you can do this. Letakkan alert dekat 2 ni. Kalau dia break bawah 2, you cut. Either you ambil profit separuh, lepas tu letakkan, kalau belum ambil profit, you boleh ambil profit separuh, letakkan stop loss bawah 2 ni. Kalau dia pergi, you can use 618, 0618. Dah TP semalam, okey. Dah TP semalam, tanya buat apa? Aduh. TP pun masalah. Aduh. Tak apa. Good problem. Okey, kita berhenti rehat dulu. Kita berhenti rehat dulu dan kita sambung balik selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhenti rehat sekejap.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Audio okey Okey, jadi kita sambung balik apa yang kita sedang perhatikan dalam pasaran untuk semasa. The view is pada waktu ini indeks masih lagi ke atas. Apa pun yang anda buat, anda tak short indeks. Saya dah ulang-ulang benda tu. Trend dia adalah ke atas. Kita ada benda-benda seperti Eurostock 50 yang dah buat higher high. Kita ada Nasdaq yang continue higher high. Biarpun di tengah retracement. Pergerakan semasa adalah retracement. Don't trade retracement. Anda tunggu retracement habis untuk ikut trend. US dollar dan JPY US dollar anda tak long. Euro, USD dan lain-lain anda cari untuk long term, utamanya AUD, NZD. CAD agak CP-CP sikit, tapi dia jatuh, yes. Tetapi dia akan lebih choppy. AUD dan NZD dua ni yang lebih ke atas pada waktu ni. JPY, you stand on the side selagi antaranya Tesla tadi. Kalau Tesla jumpa support dan naik ke atas ataupun Tesla breakout ke atas, masa itu JPY akan lemah. Dan wah, faham kenapa kan? Jadi kalau Tesla naik, itu menunjukkan lain-lain saham will also naik ke atas dan itu menyebabkan kita akan tukar view kita kepada view dua. Okey, kalau itu berlaku, then dolar index tak buat lower low. Dollar index tak akan buat lower low. Mana dia? Ni kalau itu berlaku, dan kita akan pergi kepada path 2. Kita tengok malam ni, kalau itu berlaku, then AUD US dollar, NZD US dollar akan ke bawah sikit. Tetapi AUD JPY masa ni lah risk on yen pair naik. Masa ni lah risk on yen pair naik. Sebelum ni risk on tak jadi apa-apa pun, yen pair ke bawah ada. Sebab UJ naik ke atas, faham? UJ akan lebih laju, yen pair akan lebih laju daripada dollar pair. Boleh? Yen pair akan lebih laju daripada dollar pair. Euro USD akan buat satu correction ke bawah. Itu second path. Nampak dah apa kaitan dia dengan yang lain? Nampak apa yang saya maksudkan? Jadi bukannya apa kaitan dia, semuanya satu market kan? Boleh? Nama apa? Nampak? Saya dalam mata tak nampak. Dia pergi salah tulis. Jadi sekejap, saya ada ni soalan anda, saya ada kat skrin lain. Kena zoom in mata. Boleh? Jadi kita sekarang ni bergantung mana arah US dollar. Apa benda pula ni? Mana arah US dollar. Jadi tengok Tesla malam ni. Kalau Tesla breakout ke atas, anda akan dapati indeks akan kenapa tak hilang. Apa? Oh, yang tadi tu, yang chat tadi. Okey, tak apa. Okey, banyak dot tu lah. Padam dia tak hilang-hilang. Sebab dia banyak. Tak apa. Sekejap. Ni cara dia. Oh, makin banyak adalah. Sekejap. Function. Yep. Dia jadi lagi banyak pula. Sekejap. Okey. Tak jadi main toy baru ni. Tak jadi. Banyak cerita ni. Remove drawing jangan. Saya dah tulis ni. Kenapa dia tak nak? Kita ada update dekat tadi. Baik. Dia tak nak. Dia tak dapat. Sekejap. Ataupun saya kena tukar tool lain. Dia macam ni. Barulah dia dapat. Okey. Trading view pada lagi 4 hari kita akan ada Black Friday.
Jadi dia akan ada diskaun sehingga 60%. So you can see it lah. Saya tak nampak untuk semua lah. Saya rasa yang plan yang kalau anda suruh saya lukis dekat MT4 ataupun MT5, saya surrender. Memang tak dapat. Saya dah cuba. Memang tak dapat. Ya, banyak kerja dia. Tapi dekat TradingView ni lebih user friendly dan entry dekat MT4, MT5 macam biasa lah. Cumanya gunakan ni untuk analisa dan senang untuk kita letak alert. Okey. Ada sebarang soalan? Gold masih ke bawah. US dollar lemah, gold jatuh. Jadi ingat gold 3 keadaan kan. Selagi indeks tu naik, gold tak naik. Tapi secara besarnya ini akan naik bila indeks buat wave 5 habis dan jatuh ke bawah. Kalau soalan saya, kalau indeks masuk dalam yang ini, masuk dalam path 2 ni, apa akan jadi dekat sini? Apa akan jadi dekat sini? Apa akan jadi dekat structure ni? Kalau indeks buat wave 3, kalau kita path 2 dan dolar naik ke atas, apa akan jadi yang kat sini? Yes, tapi apa bentuk dia? Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan apa, kita akan alihkan 4 dan somehow dia tak ada X ni dah. Dia tak ada X ni dah. Dia akan lebih ni Dia akan jadi A, B, C, lepas tu dia naik ke atas. A, B, C ke bawah. Yes. Dia tak ada, ini kan jadi merah. Ini jadi A, ini jadi B, ini jadi C. Dia akan lagi laju. Dia tak ada W, X dan Y. Kita akan tukar A, B, C ni jadi kada merah ni. Ni akan jadi kada merah. Tengok pergerakan apa? Oi, banyak juga nanti tak dapat guna toy ni. Seronok nak jumpa toy baru tapi masalahnya dia banyak kerja. Okey. Jadi dia akan lebih sharp. Ini akan jadi A, B dan kita habiskan. Ini ngam-ngam sampai okey, ini akan jadi macam ni. Dia tak sampai 1618. Dia terus jadi A, B, C dia kat sini, lepas tu dia naik. Okey. A, B, C, lepas tu dia naik. 4 kita cuma habis kat sini. Okey. Kalau sekiranya dollar index tak buat lower low. Okay. Indeks akan buat wave 3, ini laju jatuh ke bawah, lepas tu dia sideways 45, lepas tu 40 dia naik. Itu maksudnya indeks sampai dia punya 4. Habis wave 3 dan buat wave 4. Gold start naik. Gold akan start naik. Wave 1 kacau sikit, wave 2, lepas tu pecut wave 3. Nampak? Dia semua satu cerita. Semua sama. Everything sama. Ni I hope by now anda nampak map market. Ini jadi, ini aku buat. Ini jadi, ini aku buat. Ini plan aku. Nampak? Ingat 3 benda. Indeks, dolar, yen pair. InsyaAllah. Anda tak sesat. Kalau sesat, anda tahu kat mana nak cari jalan balik. Anda tahu kat mana nak cari jalan balik. Tak adalah naik ke turun ni. Tak ada soalan tu. Tak ada soalan tu. Dan sekarang ni ada tunggu set up dia. Ada yang ada higher high, ada trend, aku trade. Tak ada trend, aku sideways. Dengan aku sideways. Macam tu. Buat macam tu je. Simple. Konsep tengok chart je, jangan trade. Payah sendiri. Tengah ni, ada scenario dua, anda boleh ambil screenshot ni. Yang ni tadi. Dan itu dua keadaan indeks naik, anda tak pergi short index. Dan dua keadaan US dollar dan JPY tak kuat. Okey.
tak kuat. Anda tengok kalau dia senario satu, anda gandingkan dengan US dollar. Kalau senario 2, anda gandingkan dengan yen pair. Tunggu yang ada set up lah, ada high, habis dia punya correction dan anda ikut. Itu je. Simple thing sebenarnya. Boleh? Okey. Kalau tak ada soalan lain, dan kita masuk pada topik kita pada hari ini, memahami pasaran daripada monetary policy kepada carta harga. Ni 5 orang. 5 orang ni adalah yang the G5. G5 ni dia orang ni berjumpa waktu ekonomi tengah jatuh. Ni adalah semasa Plaza Accord tahun 1985. Ekonomi hancur. US sebabnya US dok bising. Orang lain turunkan duit dia, USD mahal menyebabkan US, orang semua melabur kat US dan bawa duit keluar. US pun pengsan. Jadi dia tu panggil semua ni, pada tu kita ada Deutsche Mark, mata wang Jerman Barat. Lepas tu kita ada Jerman Utara, Jerman Barat. Kan? Jadi yang Jerman Barat ni dia orang ada mata wang sendiri. Kalau anda dulu, anda beli kereta ke, beli apa ke dari UK, macam saya mengimport kereta, dan kita punya duty tu dikira dalam Deutsche Mark. Kalau nak tahu. Dulu lah, sekarang ni dah tak ada dah Deutsche Mark. Dia pakai euro. Jadi, cerita dia, USD diturunkan penilaian dia. Pada waktu tu, pelabur terbesar dekat US, anda tengok kesan dia yang Plaza Accord ni, 85 ni tahun, anda tengok kesan Plaza Accord ni kepada pasaran. USD JPY tahun 85, anda tengok benda ni. 85. Ni cerita dia. Ni kejatuhan dia. Lepas Plaza Accord tu, ni. Nampak pergerakan dia. Ni monthly chart. Ni monthly chart. Tengok ni, pergerakan sebanyak berapa ratus pip. Ni Plaza Accord. Ni kesan Plaza Accord. Okey, kalau nak tahu kesan dia. Inilah banyak pergerakan. Bertahun. Sampai sekarang pun ada kesan lagi Plaza Accord. Pada waktu tu kita ada yen yang mahal, kita ada US dollar yang kuat berbanding dengan yen. Apa yang dia orang buat, dia turun. Kenapa ini berlaku? Kenapa this permintaan kepada dolar? Pada waktu tu kita ada US dollar, kita ada orang melabur membeli treasuries, membeli bond, dan pelabur terbesar untuk bond US pada 80-an, pada tahun 80-an adalah Jepun. Apa yang dia orang buat? Dia orang turunkan, dia orang nak penilaian difix ke bawah. Menyebabkan apa? Pelabur-pelabur Jepun, kita untung. Kalau anda orang Jepun kan, anda untung dalam treasuries dekat US. Lepas tu, kalau duit dia diturunkan keuntungan anda, macam anda lah pergi Singapura, anda tukar duit. Lepas tu, tiba-tiba balik ringgit, duit Singapura turun. Balik ke Malaysia anda tukar, tak ada nilai dah dia. Sama. Orang Jepun tadi beli treasuries dekat US, dan lepas tu untuk bawa lah keluar duit dia. Habis yen jadi kuat, dolar jadi lemah. Ni tak Plaza Accord punya kesan ni, kalau nak tahu. Dan ia menyebabkan recession. Mula-mula ekonomi dah teruk. Terus mereset ekonomi. Waktu tu siapa ingat 85 apa jadi? Siapa yang beli Proton yang first edition tahun 85? Kita punya pelancaran Proton 84-85. Waktu tu lah tak kena time ni. Belum lahir. Astagfirullahaladzim. Apa?
Saya darjah 5 waktu tu. 85. Darjah 5. Bawa pasu atas kepala keluar kelas. Okey. Ni cerita dia. Plaza Court punya kesan. Dan apa, ni adalah kali pertama di mana kerajaan bekerja sama dalam melihat kepada polisi. Bekerjasama dari sudut polisi. Kita memang dah ada, tapi sekarang ni secara formal dia orang nak turunkan nilai berbanding dengan bimbang pasal kau kacau aku, kedaulatan, sovereignty, dan masing-masing kita ada yen, kita ada dolar diturunkan nilai against Deutschmark, kita ada dolar diturunkan nilai against kita ada lagi tak cat Deutschmark ni. Saya cuba tengok ada tak. USD tak tahu ada lagi tak. Ada lagi tak Deutschmark? Tak ada lagi dah kot. Dulu dia DM dulu. Dulu saya tengok sebab saya bayar tax kereta ni. Tengok dulu dia kira 2 minggu sekali ke seminggu sekali. Okey. Kita dia bila kita trade tahu benda ni, tapi jangan trade dia. Anda tengok ini adalah tadi yang monthly chart. Ni monthly chart. Okey. Kalau anda trader, yes, bagi kita waktu dia bergerak dekat sini. Ini monthly chart. Ini downtrend tak? Ini downtrend tak? Try tengok dia punya ni. Ini 5 wave, ini 3 wave. This one is 3 wave, tak sampai, hampir sampai. Okay. Lepas tu dia buat ni. Waktu dia break sini dan kita ada downtrend. Waktu dia break sini. Bagi saya tak akan tengok benda ni. Kalau kita, kecuali kita, then you go to lower time frame lah, of course. Kan? Waktu dia break sini kan. Mana weekly kita ni? Waktu dia break sini. Waktu dia break sini, dan kita ada downtrend. Waktu dia break, jangan buang. Ada kita punya ni. Okey. Dan waktu dia break sini, waktu dia break ini. Ni dalam time frame ini. Waktu dia break ini kita ada downtrend. Selagi dia downtrend macam ni kita follow je. Kita follow je, itu je. Anda tak dapat nak predict top and bottom. Jangan predict top and bottom dalam trend. Anda cuma predict top and bottom untuk correction. Never predict top and bottom. Itulah bagi siapa yang buat Elliott Wave, yang pernah belajar Elliott Wave, saya nampak ini yang gemar dibuat. Wave 5 nak habis kat sini. Jangan. Anda tak akan tahu wave 5 habis kat mana. Anda tak akan tahu wave 3 habis kat mana. Anda cuma dapat kira wave 2 dan wave 4. Kalau nampak dalam Elliott Wave, ni bagi nasihat jujur saya beritahu. Saya tak akan tahu kat mana hujung habis trend. Saya tak akan tahu. Dia tak ada cara kita nak tahu. Sebab Elliott Wave adalah trend trading. Nampak tak benda ni? Kalau untuk trend, dia cuma ada 2 dalam Elliott Wave. 3 lah kalau kita ambil ni. Dia cuma ada motif dan dia ada diagonal, leading dan ending. Dia tak akan menjaga, tapi ramai yang buat Elliott Wave, sini top kita sell. Minta maaf. Kalau anda buat benda tu, itu ilmu sesat. Anda tak buat benda tu. Anda tak buat benda tu. Dalam Elliott Wave, anda tak cari pucuk dan akar. Itu sesat, memang sesat mungkin. Tak ada, kita tak cari pucuk akar. Seorang trader, dia tak cari pucuk akar. Dia cari confirmation bahawa trend tu dah bertukar ataupun correction tu dah habis. Itu saja. Kita tak cari pucuk akar. Seorang technical analyst,
Dia tak cari pucuk akar. Dia cari apa? Dia cari kat mana tempat di mana bila kita trade, kita ada low risk, high reward. Itu je. Itu yang lawaknya. Tak apa. Kita senyum. Balik ke pangkuan ke asal. Okey, compelling market model. Cari apa pemahaman anda untuk memahami pergerakan pasaran, memahami sifat dalam pasaran. Ada 4 kaedah analisa: fundamental analysis, sentiment analysis, intermarket, technical. But trading is always technical. 8 step ni, tolonglah ikut 8 step ni. Ya. Ni dia. Identify trend. Dalam teknik anda dalam sistem dagangan anda, buat 8 ni. Yang pertama, identify trend. Trend adalah series. Dia bukannya, oh ni dah pucuk. Tak. Apa yang anda buat adalah bila anda nampak series, maksudnya anda nampak 1, 2 dan break, then ada series. Then ada series, low, high, higher low, higher high. Adakah series ni dah habis ke tak? Macam mana kita nak tahu dia habis ke tak? Ada tak incomplete trending sequence? Maksudnya kalau kita ambil tiga point ni dan Fibonacci extension, dia tak sampai 100% lagi. Jadi maksudnya dia ada tempat nak pergi lagi. Itu incomplete trending sequence. Lepas tu fahamkan konsep fractals. Daripada satu time frame kepada satu time frame yang lain. Ini mungkin di H1, yang ini dia ada, kita nak tunggu 5, then kita tunggu 3. Correction yang ini yang kita nak trade bila ini membuat higher high seperti yang kita buat dekat S&P 500 dengan YM tadi. Buat itu dan kita ada trend. Jangan jumpa trend yang dalam-dalam kecil ni. Tak. Ada mana satu time frame anda untuk tengok trend. Pilih itu sebagai tempat anda tengok trend. Dia sebenarnya tak ada. Kadang-kadang lower time frame is better at showing trend. Kadang-kadang dia depend kepada pergerakan market semasa. Sebab itu jangan trade cuma satu benda. Saya trading gold, saya trading index, saya trading euro saja bang, euro JPY, euro USD, senang sikit. Tak. Setup tak ada setiap hari. Trend tak berlaku setiap hari. Ini yang jenis tengok satu candle, 2 candle, lepas tu tengok indikator ni overbought, oversold. Anda buat benda tu, minta maaf. Structure dulu, dan anda tengok yang teknik anda tu dekat tempat ni. Dan anda gunakan teknik anda. Bukannya semua lekuk anda tengok overbought, oversold. Anda tak ke mana. Saya beritahu betul. Semua teknik bagus. Itu saya sebut. Semua teknik bagus. Tapi dia kepada asas structure. Yes. But letakkan. Ini adalah basically yang saya letakkan untuk sistem dagangan. Trade a system. Trade satu ni. Fahamkan fractals dan tengok correlation dia. Kepada instrumen yang sama. Maka nampak US dollar punya instrumen. Dia sama. I cannot stress enough how important it is kita tengok benda ni bergerak sama. Dollar pair ni. Index, everything is showing the same move. Macam mana kita kata tak? Sebabnya kita nampak dia macam tu. Nak kata tak macam mana? Sebab dia tengok. Dia sama. Everything is showing the same move. Same move. Ada yang market tak buka waktu ni. Itu yang anda nampak dia tak sama. Ini tak buka lagi. Ini tak buka lagi. Tapi basically it's the same move. Same structure. Ni yen pair. Ini untuk dollar pair. Is showing the same structure. Jadi kalau ada yang lain sikit, then you consider it. Adakah dia membuat higher low dan kita ada perubahan structure. Itu je. Okay.
index, US dollar, Japanese yen. 3 benda tu. Identify incomplete sequence tadi, yang tak complete Fibonacci tadi. Lepas tu, corrective sequence, apa kaitan dia. Jadi kalau kita ada dollar index tadi kan, dollar index tadi yang buat low. Kan? Kalau buat low, dan apa, lepas tu dia bounce, dan kita tahu UJ akan bounce. That's it. Sama, benda sama. Fahamkan setup anda. Tunggu extreme area of corrective sequence. Maksudnya kita ada satu breakout higher high yang trending. Jangan yang 3, yang trending dan buat higher high dan correction. Kalau ini buat macam ni, lepas tu dia turun bawah balik, katalah ini EJ. Ada kemungkinan AJ pun yang tengah naik pun akan turun juga. Ataupun kalau AJ, contohnya macam ni. Dah tak dapat pula contohnya sini. Sekejap dekat pula ni. Okey. Katalah ni anda nak faham sequence. Katalah EJ. EJ anda nampak dia buat benda ni. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lepas tu dia turun. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ni daripada breakout 2, 3, 4, 5. Dan ini breakout kan. Dan dia turun balik. Dan break bawah ni. Dan pada masa yang sama, anda ada AJ. Ni contoh. Yang dah buat 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Tapi kali ni, yang ini breakout atas ni. Dia buat higher high. Kalau ini berlaku, apa yang anda jangka kalau EJ ni ke bawah? Katalah kita dah cukup 5 wave. Kalau ini breakout ke bawah, dan kita jangkakan ini akan buat apa? 1, 2, 3. Ini enter. Dan timing dia akan sama bila yang ini equal leg. Faham tak? Dia akan sama equal leg. Faham tak? Tesla tadi dengan apa? Dengan S&P 500, UJ, semua sama. Semua sama. Benda-benda ni semua sama. Itu dipanggil sequence. Itu dipanggil sequence. Anda kira dia punya ni, anda akan garuk kepala tengok. Kenapa? Saya tak dapat explain kenapa. Ini yang saya study pasal Elliott Wave. Bukan ni kepada 1, 2, 3, 4, 5. Saya study kepada sequence ni, kepada jumlah lekuk. Sebab itu saya ulang. Ya? Satu bullish sequence ataupun motif 5, 9, 13, 17 dan tambah 4, tambah 4. Korektif 3, 7. Ada makna benda ni tau. Kalau anda kira lekuk-lekuk dia, itu yang saya letakkan kat sini. Apa jumlah lekuk dia? Sequence correlation. Inilah sequence correlation. Sequence. Saya ada babnya ni, ada chapter mengenai sequence correlation. Cumanya saya tak pergi dalam dia sebab dia pening sikit. Anda kena memang bagus dalam Elliott Wave. Tapi dalam lukisan saya tunjukkan benda-benda ni. Sekiranya dolar tadi membuat high kan. Dolar tadi membuat high. Yang ini tadi. Kan dolar tadi membuat high, ya. Terus membuat yang hijau, ya. Sini akan buat 3 wave. Kan? Sebabnya kenapa? Anda tengok ni. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Dia sama je jumlah lekuk dia. Ini akan pucut. Ini akan pucut. Dia benda-benda ni, sequence analysis ni, lekuk-lekuk dia, nombor-nombor yang saya sebut tadi, 3, 7, 11, 5, 9, dia ada benda-benda tu. Itu yang first degree, second degree correlation.
Saya tak sentuh banyak benda tu, but saya tunjukkan kepada anda arah dia. Okay? Macam mana kita baca, dan saya tunjukkan dalam chart apa yang saya buat. Set up identification, simple. Anda tengok extreme area apabila yang ni tadi lah, daripada higher high baru kita ada higher low. Kalau dia tak buat higher high, nak higher low mananya? Kita masih daripada yang besar punya higher high. Contohnya macam Nikkei kan. Macam Nikkei. Kenapa dia tak ada blue box? Sebab Nikkei berbanding dengan Dow Jones. Sebab Nikkei ni, kalau kita Nikkei ni, kalau kita ambil high, Nikkei ni, ini tengah-tengah dunia. Unless dia buat breakdown ke bawah ni, then kita ada high daripada sini. Tetapi high sini, ni, barunya kita ada ni. Ini baru dia punya ni. Nikkei. Dekat H1. Saya pun tak dekat mana dia. Dekat H1. Bandingkan dia dengan ni. Boleh trade ini wave 4. Sorry, bukan Nikkei, DAX. DAX, dia tak ada higher high. Ini higher high dia. Jadi kalau entry dia dekat 2. Unless dia break ini, then 3 wave anda long. Lower time frame, dia break 1, then 3 wave anda long. Itu dia. Trade bila ada extreme. Ni 111 dia. Fail level 1618. Projected level kat mana TP? 100% daripada wave yang kita ambil sebagai motif sebelumnya. Yang kat mana anda tarik Fibonacci anda. Entry. Dan TP kat atas. Benda ni je. Itu adalah ni. Dan semuanya kepada position sizing. Everything kepada berapakah jumlah dolar yang anda nak risikokan kat sini. Itu sistem dia. Dan anda ada kaedah untuk manage. Kaki ketiga ni, kaki ketiga A, B dan C ataupun W, X dan Y, 50% dia anda ambil BE. Anda boleh ambil separuh profit, ataupun anda biarkan dia. Letak BE, biarkan dia. Antara dua. Dua tu je. Tak ada benda pelik-pelik, tak ada benda magic-magic. Ikut dia punya sistem, buat benda ulang-ulang. Itu je yang saya buat. 8 benda ni buat hari-hari, mula-mula nampak overwhelming kan, nampak macam banyaknya lah aku nak buat. Dia tak, sebab dia tak setiap benda tu ada trend. Tak setiap benda ada trend tak? Kalau ada trend aku tengok. Tak ada trend aku tak tengok. Kan? Sampai di buat hari-hari, kadang-kadang ada nampak kan, saya macam, contohnya macam silver ni, saya tak update. Macam chart silver ni. Kalau saya bukan untuk anda, saya tak update semua chart. Saya cuma update bila dia ada buat higher high. Contohnya macam silver ni gold. Macam silver ni kan. Saya tak lukis lagi. Sebabnya saya tahu, sini 1, sini 3, sini 4, sini 5. Untuk buat A ataupun sini dan Y, whatever rupa dia nanti. Saya cuma lukis dia kalau dia buat high atas ni ataupun break bawah A. Baru saya lukis. Dalam ni, saya tak nak lukis. Sebab apa? Kalau kita melukis, dia akan kacau kita punya emosi tau. Faham Rufli kenapa? Bila kita lukis kan, 1, 2, dia nak buat 3 dah. 1, 2, 1, 2. Ini boleh ni. Aku short sekejap. Itu jadi penyakit. Itu jadi penyakit. Salah satu benda yang saya cuba untuk kawal. Betul kan Jom? Bila kita lukis-lukis ni, jangan. Anda tak payah. Bila dia buat ekstrim ni, baru kita lukis. Nampak? A, B, C, A ni saya lukis. Lain dengan tu saya tak. Itu yang tengah-tengah ni saya tak peduli. Suka hati dia dah dia nak buat apa. Saya cuma nak tengok nanti kalau dia bawah B. Then baru saya tengok.
Okay? Dan saya tahu ini semua correction. Ada cerita apa pun ini pun akan correction. Kalau dia break ke atas, wah, ini mungkin wave 2. Jadi sebab tu saya tak lukis semua. Kalau nak lukis, buat apa lukis tu? Sebabnya ramai duk tanya, saya lukislah untuk gold ni. Kalau lain, gold ni sebab dia buat low kan. Jadi A, B, kalau ikut saya tak payah nak lukis ni. Buat apa? Benda tak jadi lagi kalau tak kita meriah. Sebab kita ada webinar, jadi saya ceritakanlah semasa. Ini akan banyak bertukar-tukar. So, buang masa. Dia cuma confirm bila dia break. Kan? Jadi kita tahu, ni aku tunggu kat mana. Kita tak ada, ni. Masalahnya kalau ada lukis saya sini kadang-kadang kan, bila lukis, wah, ni wave 3 dalam 3 ni. Tengok, dia start. Dia tengok indikator. Dia cuba cari alasan untuk nak masuk. Hati tu. Dengan saya, kalau saya lukis benda ni kan, saya kata, ni 3. Dalam 3, ni junam ni. Ni akan naik satu lagi. Kalau terlepas ni tak apa. Dia start buat dia punya ni. Betul kan, Jo? Dia start buat dia punya teori sendiri kan. Ni 1, 2. Padahal, ni tak confirm lagi. Ini mungkin habis kat sini. Lepas tu dia naik. Tak tahu. Dia cuba tahu kalau dia break A ni kan. Dan baru kita confirmkan C tengah jalan. Dan kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Bahaya itulah dia. Anda akan cuba cari, ni boleh, ni ada. Lepas tu, termenung. Kenapalah aku enter situ tadi? Termenung. Dia termenung. Kenapalah aku enter situ tadi? Ni tak confirm lagi. Lepas tu, Zul salah. Padahal saya dah sebut, enter dekat ekstrim kan. Dia masalahnya bila anda dah faham buat mengenai elite wave, anda akan cuba untuk justify semua entry. Jangan. Elite wave cuma papan tanda. Tak ada apa pun. Tak ada apa-apa. Okay, buat 8 benda ni. Manage your trade dan lain-lain. Saya tak nak sentuh lain. Market dynamic, kita dah banyak kali cerita. Fahamkan market daripada cerita fundamental. Tak faham fundamental tak apa. Ada faham mental lah. Ada faham fundamental lagi. Index, instrumen orang melabur. USD, harga. Yen, funding. Anda faham kaitan 3 ni? Ini yang saya ceritakan macam mana anda menganalisa market kat sini tadi. Mana tadi? Yang awal tadi kan? Lepas tu anda fahamkan kalau US dollar lemah macam ni, kita tengok yen. UJ jatuh bukan sebab yen kuat. Sebaliknya USD lemah. Tengok dolar index. Oh, betul lah dolar ni lemah. Okey, tengok index. Index naik. Oh, ini yen tak kuat. Yen sideways. Jadi UJ tadi jatuh sebab USD lemah. Anda fahamkan 3 tu. Then anda carilah set up dekat chart. Itu je. Dolar lemah. AUD tak AUD kuat. Benda-benda komoditi kuat. Euro kuat. Anda tengok Euro AUD pula. Euro AUD ke mana? Kalau Euro AUD jatuh, AUD lebih kuat daripada Euro, daripada dolar bank. Anda tengok GA. GA ke mana? GA ke bawah. Dan anda tahu, betul, serius. AUD, com dollar kuat. Benda-benda tu. Dia nampak mula-mula complicated. Seriously, dia tak complicated. Dia simple. Satu jalan dia sebenarnya. Dah faham dah apa kena Tesla kan? Nampak? Dengan Tesla aja anda boleh dapat benda-benda lain. Tesla breakout, S&P 500 tak dapat nak kuat. Tapi UJ jatuh. Bukannya yen kuat. Yen tak kuat tapi yen sideways. Kita tengok US dollar lemah. Satu-satu ni. Anda faham satu je. Is one market. Exactly. Anda faham satu ni, anda tangkap banyak benda. Okay? Ni is one market. It's one market. Everything affect each other. Okay? Saya kena record something ni. Kita kena habiskan webinar awal. Nota ni saya letakkan dalam grup sebentar lagi. Basically yang belakang ni adalah sama seperti yang kita duk cerita sebelum ni. Tak ada benda baru.
belakang ni juga ada correlation. Mana? Correlation. Yang saya sebut correlation tadi kan? Sekejap. Mana correlation? Kalau nak habiskan ni memang tak sempat nak habis. 3 webinar. Ni correlation tadi ya. Anda nak tengok kepada first dimension dan second dimension. Yang kita cerita pasal lekuk tadi ya. 5, 9, 13, 17. Saya sebenarnya saya membuat penilaian pasaran berdasarkan 5, 9, 13, 3, 7, 11. Ni first dimension, second dimension. So kita tahu kalau dollar pair naik, yen pair pun akan ada kekuatan ni. Tapi ada masanya arah dia tak sama. Tapi bila arah dia tak sama, tengok mana yang trending. Kalau dollar pair trending, yen pair tengah correction, kita tahu ini adalah satu correction. Tunggu untuk dia naik. Ya? Kalau dollar pair naik, indeks naik, dan itu jadi. Kalau dollar pair naik, indeks jatuh, yen pair akan jatuh. Dollar pair tadi cuma correction dalam degree yang lebih besar. Benda ni satu. Tengok 5, 9, 13, 17, tengok 3, 7, 11, 15. Itu nombor-nombor dia. Kenapa? Saya pun tak tahu. Memang dia macam tu. Nak buat macam mana. Cuma letak edit wave untuk tandakan kat mana dia. Itu je. Itulah first degree dengan second degree dimension. Dan dari situ kita tahu kat mana market yang kuat. Jadi contohnya Euro JPY. Ya. Jadi ini kita nampak bahawa USD JPY ni lebih bullish berbanding dengan Euro US dollar. Tetapi Euro US dollar kita tahu dia ada higher high. Jadi kat sini kita boleh cari untuk long. Masa kat sini ada cari equal leg dia. Anda tahu ini, dan kalau ini berlaku, UJ tempat ni anda boleh cari untuk reaction. Ini contoh dia. Okey. Boleh? Invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Don't trade the market. You read the market menggunakan satu sistem. Dan saya gunakan sistem yang saya rasa nampak mula-mula dengar macam susah. Tapi sebenarnya dia higher high, lower low, higher high, lower low. Itu je. Buat benda logik. Benda yang tengah makin naik, price dia berbanding last time, dia trending. Kalau dia tak naik berbanding last time, dia tak ada trend. Itu je. Serius kan Razi? Kalau ikut logik, benda logik je sebenarnya. Dia tak ada benda, tak ada susah pun. Makin naik harga dia, makin last time. Trending lah tu. Kalau dia buat banding last time, dia tak membuat higher high. Mana ada trend? Itu je. Benda logik. Benda logik. Itu je. InsyaAllah bersama lagi pada sebelah malam ni pada jam 8 seperti biasa dan saya pada jam 9. Malam ni topik kita lebih berkenaan dengan psikologi dagangan, risk management. Ia bukan hanya berkenaan dengan entry. Dan of course kita revisit yang ni, tanya soalan dan sama-sama jumpa pada malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Jom. Rosli, Alam. Thank you semua. Terima kasih. Saya ni William Wong, thank you. Aizan, thank you. Baru masuk. Orang dah habis. Kering nak tekak aku. Okey, jumpa lagi malam nanti lah. Adit, thank you. Panggil Zul, Adit. William, thank you.